Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita bertemu lagi di Sembang-Sembang ASMB untuk kita bincangkan topik-topik berkaitan wang ringgit. Macam mana kita nak menguruskan perbelanjaan harian, menguruskan hutang, daripada kita nak merancang pelaburan kita hinggalah ke pewarisan. Untuk kita sama-sama memantapkan kemahiran kita mengurus kewangan masing-masing, insya-Allah ya. Jadi untuk topik hari ini kita bawakan penderaan kewangan. Bagaimana kita nak melindungi diri kita? Untuk kita bincangkan topik ini, kami bawakan tetamu istimewa ke Sembang-Sembang ASMB iaitu Pengerusi Persatuan Pengguna Islam Malaysia PPIM yang berbahagia Datuk Nazim Johan yang juga memanggil diri beliau aktivis masyarakat. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam. Terima kasih sudi bersama kami. Tentunya di PPIM banyak dah kes-kes Datuk uruskan mengenai penderaan kewangan, Datuk ya. Sebelum kita mulakan, mungkin Datuk boleh kongsikan dengan para penonton apakah itu sebenarnya penderaan kewangan dan apakah punca boleh terjadi sebegitu? Secara ringkasnya, penderaan ini sesuatu yang sebenarnya bukan tanggungjawab kita, tapi jadi tanggungjawab. Dan perkara ini banyak berlaku. Dan sebenarnya antara yang banyak berlaku ya adalah yang melibatkan ketua pengarah dan KSU. Okey. Banyak kita terima. Ada seorang pegawai kanan ini, saya ingat dia tak pasal-pasal dia kena komit untuk membayar mungkin 18 juta. Banyak tu Datuk. Pasal dia masa tu bukan berkawan. Bos berkawan yang ini. Yang ada yang businessman yang kata, you sign ni, dia share pun dapat. Tiba-tiba kena. Ini pihak yang berjawatan tinggi. Oh, ya, berjawatan tinggi. Dan menjadi mangsa penderaan kewangan. Itu tak termasuk isteri, suami, saudara, adik, anak, bapa. Dia semua-semua tu berkait. Itulah, jadi saya ingatkan penderaan kewangan tu hanya kepada pasangan berumah tangga saja. Oh, tidak semestinya. Berkawan. Tidak semestinya. Berkawan rapat. Ya. Dan biasanya, katakan kalau yang berkawan dengan KSU ni, sudah tentu level menteri. Jadi dia berkawan, dia ini, ikut-ikut je, lebuh. Lepas tu tinggal lah, dia orang tinggal, tak ada apa. Jadi sebenarnya yang boleh memanipulasi kita ni, kawan-kawan mungkin kita yang rapat lah. Atau keluarga mereka yang rapat dengan kita. Ya. Boleh mendera kita dalam hal kewangan kita ni, Datuk. Ya. Macam mana boleh terjadi sebegitu? Sedangkan kepercayaan. Macam suami dan isteri tu tak boleh nak buat apalah. Adik-beradik pun kadang-kadang sukar juga. Macam terpaksa lah. Macam terpaksa. Kalau suami suruh, buatlah. Tapi kadang-kadang yang ini tidaklah terpaksa sangat. Tapi pasal dah ada mungkin potensi. Potensi jadi chairman, jadi apa. Jadi itu yang saya nak nasihatkan juga lah, ambil kesempatan ini, KSU, KP ke, pengarah-pengarah, kena berhati-hati sebelum menandatangani apa-apa jaminan. Yang penting jaminan lah. Ya. Tapi sebenarnya dia boleh terjadi kepada sesiapa sajalah, Datuk, kan? Memang. Dalam masyarakat. Macam mana kita nak tahu, nak kesan tanda-tanda yang sebenarnya pihak ni dia nak mendera kita ni dalam hal kewangan kita. Dan macam mana kita nak melindungi diri kita daripada terjebak. Nombor satu tu, jangan sign senang-senang. Baik. Dan nak sign tu tengok betul-betul, kena baca betul-betul, bukan sign aja. Dokumen nak baca tu banyaklah, nak buat macam mana. Tebal. Kena baca mungkin kita perlu ada lawyer dalam family ke, tolong baca, tolong vet dulu. Pasal kita tak tahu apa yang kita tanda tangan ni. Yang kecil-kecil dekat bawah, Datuk, ya. Yang besar semut mayat tu. Yang tu yang bahaya. Pasal kita pun tak tahu apa dia tulis. Betul. Mungkin ada di PPIM kes-kes macam mana yang Datuk boleh ceritakan? Iyalah, memang banyak kes-kes seperti itu, kes bank ke yang mengambil autoriti daripada kita yang kita pun tak tahu. Contohnya adalah kami dengan ini melantik pihak bank tersebut. Kita pun tak baca. Jadi lama-lama ni you dah sign ni. Jadi itu saya kata, tak pasal-pasal kawan saya 500,000 kena. Jadi walaupun dia tidak authorized, cuba bayangkan. Dia tidak authorized. Macam kita tak hak kita dilucut. Yalah, pasal kita tak baca. Maknanya salah kita. Salah kita. Salah kita sebab tak baca dokumen. Salah kita. In a way kita tak boleh lari pasal kita yang tanda tangan.
Apa lagi langkah-langkah yang boleh kita ambil, Datuk, supaya kita melindungi diri kita daripada terkena? Apa-apa yang nak ditandatangani perlu dibaca. Ya. Supaya kita tidak timbul persoalan kemudian. Ya. Tapi kita cakap senang, kita buat juga. Saya sendiri pun kadang-kadang buat juga. Betul, kadang-kadang dokumen tu sampai kita sibuk. Sangat. Tak tengok, tak nampak, pun tak faham. Ya. Jadi benda ni kadang-kadang tak ada apalah, ini formality aja. Kita pun formality je lah. Formality je. Apa pentingnya kita mengambil tahu tentang undang-undang lah mengenai hal-hal seperti dia macam akan ni? memburu kita. Sesuatu yang kita lepaskan akan memburu kita. Kalau kita tidak berhati-hatilah. Ya. Maknanya kita jangan lupa dekat luar sana tu macam-macam. Kadang-kadang benda yang dah lama kita pun tak ingat. Dia terjadi juga. Ya. Kadang-kadang syarat baru ditambah yang melibatkan puluhan tahun ke, interest ke, macam-macam benda. Jadi agreement ini boleh saja dibuat. Betul. Jadi kita, tanggungjawab kita, keluarga kita, suruhlah baca. Jangan ambil mudah. Betul. Jangan senang-senang nak percaya pada orang yang kita pun tak kenal. Atau baru kenal. Jadi hati-hatilah. Tapi dalam kes ni, kalau namanya pun penderaan, Datuk. Bila kita didera, kita rasa tertekan dan kita dipaksa sebenarnya. Ya. Jadi adakah... Ya, dia sebenarnya macam ni. Kalau didera, kita tak tahu, kita boleh buat laporan polis. Okey. Tapi kalau kita tahu, macam mana kalau kita tahu, polis you yang sign kan? Sign. Contohnya lah. Tapi kita dipaksa, Datuk? Ada pistol di kepala? Kalau paksa tu lain lah. Kalau itu adalah kaedah mengelaknya. Tapi kadang-kadang dia tak tahu pistol pun, dia senyum je. Mungkin sebab ditipu ke? Diberi alasan diberi yang alasan tak ke. mungkin? Tapi kita tak boleh kita nak cakap kita tak faham alasan. Pasal benda simple. Macam kita tanda tangan borang memberi kuasa. Ya. Semua kita biarkan dia beri kuasa. Kadang-kadang kita buat apa ni, kita tanda tangan borang itu memberi kuasa dia menguruskan satu kes. Tapi dia buat pula untuk kes lain-lain sama. Jadi kita tertipulah. Ya. Jadi kita bolehlah buat laporan polis, tapi kerjanya banyaklah. Betul. Belum tentu siasatan itu menyebelahi kita. Betul. Jadi ini yang kita kena sama-sama membaca, Datuk, membincang. Itulah. Jadi, Datuk, nampaknya macam-macam kes yang terjadi dan boleh terjadi pada sesiapa saja, kan? Antara pasangan suami isteri, sesiapa sajalah, keluarga ataupun dengan syarikat sendiri pun. Macam mana cara-cara untuk kita melindungi diri kita, Datuk, daripada kita terjebak dalam penderaan Kalau kewangan? melibatkan suami isteri, keluarga, kadang-kadang sukar sikit untuk kita prihatin. Ya. Tapi kalau luar daripada itu, maknanya kita menjadi tanggungjawab kita untuk menentukan apa yang kita tanda tangani atau yang diminta untuk kita tangani itu boleh memberi kesan kepada kita. Mungkin kita boleh semak dengan lawyer ke. Dan mungkin juga ya, ASB boleh sponsor satu komuniti yang menapis perjanjian atau benda-benda yang dalam keluarga lah. Supaya tidak timbul tuduhan. Tidak timbul salah sangka lah dalam kita menghadapi kehidupan. Kadang-kadang benda yang kita tak sign ke, kadang-kadang benda yang orang lain sign untuk orang lain ke, dia macam-macam terjadi. Jadi kita kena sentiasa prihatin dan berhati-hati. Jangan sampai prasangka yang terlebih lah pula. Maknanya kita kena tentukan apa yang kita buat itu kita faham. Baik. Itu jadi, yang paling penting. Paling penting, Datuk, ya. Sentiasa teliti, berhati-hati, berwaspada, Datuk, ya. Itu tadi pesanan Datuk Nazim kepada semua penonton Sembang-Sembang ASMB, macam mana kita nak mengelakkan diri dari penderaan kewangan. Terima kasih saya ucapkan kepada Datuk dan juga kepada anda semua yang bersama kami di Sembang-Sembang ASMB. 10 minit sahaja untuk kita sama-sama melindungi diri. Hari ini kita belajar tentang topik penderaan kewangan. Teruskan bersama kami di episod-episod seterusnya dengan macam-macam lagi topik mengenai wang ringgit. Bukan sembang sebarang sembang, ini Sembang-Sembang ASMB untuk kita hidup senang, insya-Allah.
Janji jumpa lagi. Terima kasih dan Assalamualaikum.